Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita masih lagi berada di bawah tajuk elektrik. Okay. Dan untuk PDPR kita pada hari ini ada 5 objektif yang hendak kita kuasai. Okay, nampak macam banyak tapi sebenarnya tidaklah susah sangat kerana sebahagian besarnya merupakan perkara-perkara yang telah pun kita amalkan ataupun kita praktikkan semasa menggunakan tenaga elektrik di rumah kita sekarang. Cuma kita mungkin ada yang kita belum faham, kita belum tahu, cikgu akan tambahlah hari ini. Okey, jadi objektif kita yang pertama ialah menyatakan 4 perkara yang perlu dilakukan untuk menjimatkan elektrik. Okey, jadi maknanya kalau kita gunakan tenaga elektrik kat rumah kita untuk pelbagai tujuan, bagaimana 4 perkara ini boleh membantu kita mengurangkan penggunaan tenaga elektrik kita. Okey. Yang kedua, menyatakan 2 perkara yang jangan dilakukan untuk menjimatkan elektrik. Maksudnya kalau kita nak jimatkan elektrik, 2 perkara ni jangan kita buat. Okey. Yang ketiga, menyatakan 5 perkara yang perlu dilakukan semasa mengendalikan peralatan elektrik. Ini nombor 3 ni, apa yang perlu kita buat bila kita mengendalikan peralatan elektrik dengan tujuan untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, nanti kita tengok apa perkara-perkara yang boleh berlaku kalau kita tak gunakan tenaga elektrik dengan betul. Okey, yang keempat, menyatakan 6 perkara yang jangan dilakukan semasa mengendalikan peralatan elektrik. Kalau kita lakukan 6 perkara ni, kemungkinan akan ada akibat buruk yang akan berlaku. Dan yang kelima, menyatakan 3 akibat kecuaian penggunaan peralatan elektrik. Yang ini maksudnya kalau 6 perkara ni kita buat, kemungkinan akan terjadi 3 perkara yang ini, akibat ni. Okey, jadi kita tengok objektif kita yang pertama. Okey, yang pertama, menyatakan 4 perkara yang perlu dilakukan untuk menjimatkan elektrik. Okey, jadi yang pertama, kita tahu untuk kita mendapatkan suasana yang nyaman di rumah supaya kita tidak kepanasan, ada 2 peralatan yang akan biasa kita gunakan. Yang pertama ialah kipas angin. Okey, yang kedua adalah penyaman udara ataupun pendingin hawa. Jadi kemungkinanlah di rumah kita ni ada dua-dua sekali. Okey, jadi kita tahu bahawa pendingin udara ni, pendingin hawa atau penyaman udara ni, dia menggunakan tenaga elektrik yang lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan menggunakan kipas angin. Okay, jadi bukanlah maksudnya tak boleh kita gunakan penyaman udara ni, tetapi kalaulah keadaan tu, maksudnya hari tu mendung, hujan, kita gunakan juga. Bermakna telah berlakulah pembaziran tenaga kat situ sebab suhu dekat rumah kita pun mungkin dah sejuk, ataupun tidaklah begitu panas. Cukup untuk awak buka tingkap dan buka hidupkan kipas dan kamu akan dapat udara yang nyaman. Tapi kamu masih nak juga gunakan penyaman udara. Jadi maksudnya kat sini kamu telah melakukan pembaziran tenaga. Okey, kerana ada lagi peralatan yang boleh menjimatkan tenaga elektrik tapi kamu tak mahu gunakan. Okey, jadi maksudnya kalau ini kita akan gunakan kalau mungkin hari tu betul-betul panas, jadi kamu nak buka tingkap tak sesuai mungkin. Okey, mungkin nanti kalau nyamuk masuk ke apa benda ke, jadi kat situlah baru kamu gunakan penyaman udara. Tapi kalau keadaan mengizinkan kamu gunakan kipas, gunalah kipas tu. Itu lebih menjimatkan tenaga elektrik. Okey, itu yang pertama. Kita digalakkan untuk menggunakan lebih banyak kipas berbanding penyaman udara. Okey. Yang kedua, menutup suis lampu semasa tidur. Dia ada orang tabiat dia tidur pun dia buka juga lampu. Sebenarnya bukan amalan yang elok. Satunya sebab kita tidur, buat apa kita nak ada lampu kan? Untuk apa? Bukan kita nak membaca. Okey, siapa yang nak tengok kita tidur? Jadi tutuplah lampu tu. Ada setengah rumah dia akan pasang lampu tidur. Maksudnya lampu yang taklah macam lampu dekat ceiling tu. Lampu dekat tidur ni dia dekat meja yang agak suram, agak malam. Maksudnya kalau kamu bangun nak pergi bilik air, nampaklah jalan, masih nampak lagi lah jalan dan sebagainya kan. Jadinya tak perlulah kita gunakan lampu yang lebih terang ataupun dengan kuasa yang besar. Maksudnya kita nak tidur pun memang
sebenarnya badan kita memang memerlukan suasana yang gelap untuk kita tidur. Okey. Jadi tutuplah suis lampu semasa tidur. Kalau dah rasa ngantuk tu, terus tutup lampu. Takut nanti kita dah tertidur, lampu masih menyala sampai ke pagi. Mungkin satu hari dia tak buat macam tu, dia tenaganya mungkin tak terbazir. Tapi kalau setiap hari kita buat macam tu, okey, banyak tenaga yang telah kita bazirkan. Banyak tenaga kita bazirkan, maksudnya banyaklah wang yang kita kena keluarkan untuk membayar bil elektrik. Baik. Seterusnya, okey, menggunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED dan lampu Kalimantan padat berbanding dengan lampu filamen. Ini dah banyak dijual sekarang. Lampu yang ni 11 watt, 8 watt. Biasanya kalau kamu nak tahu berapa banyak tenaga yang dipakai oleh lampu tu, dia ada tulis dekat kotak dia. Kadang-kadang kalau lampu yang panjang kat rumah kita tu, yang ada tu lampu Kalimantan yang tu yang panjang tu dia 40 watt. Tapi kamu gunakan lampu LED ni, dia 11 watt, 8 watt, tapi kecerahan dia sama dengan lampu tu. Baik kita gunakan lampu LED. Okey. Yang ini namanya lampu LED. Dalam dia ada LED. Okey. Dia lebih terang. Okey. Dan yang ini ialah lampu Kalimantan padat. Okey. Dia tak ada LED dalam ni, tapi dia ada macam ada Kalimantan ada macam bahan kimia dalam ni. Dia gunakan kuasa sikit aja, tetapi bahan kimia tu yang membantu dia menerangkan salur kaca ni, jadi dia nampak lebih terang walaupun dia gunakan tenaga yang sedikit. Ini namanya lampu Kalimantan padat. Okey. Baik, yang ini dinamakan lampu filamen. Yang ini yang banyak menggunakan tenaga. Kalau kita tengok mentol yang kita buat eksperimen kat sekolah tu, ataupun lampu motor, dia ada filamen. Filamen ni maksudnya ada satu macam spring halus saja dekat tengah-tengah. Spring tu lah yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba dan kemudian seterusnya menjadi tenaga cahaya. Jadi lampu yang sedemikian, okey, dia akan menggunakan lebih banyak tenaga sebab dia nak memanaskan filamen tu. Dia perlukan tenaga yang banyak supaya filamen tu boleh menghasilkan haba dan seterusnya menyala. Jadi pilihan kita ni ada dua. Tenaga, kita boleh gunakan plug yang sama, wayar yang sama, cuma kita tinggal tukar dia punya pemegang dia ni ataupun perumah dia ni. Jadi lepas tu kita dah boleh guna lampu ni. Okey. Jadi kalau ada kat rumah kita masih gunakan lampu filamen tu, dah boleh tukar lah sebab dia lebih banyak menggunakan tenaga. Jadi kita tukar pada LED dan juga lampu Kalimantan. Okey. Seterusnya, mengurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi. Ni mungkin dekat rumah kamu ada alat ni. Alat ni berfungsi macam air dari tangki. Dia akan sedut masuk ke dalam pemanas ni buat seketika. Dia akan panaskan. Lepas tu bila kita buka, air akan pancuran air keluar. Air tu kita rasa hangat. Okey. Ni ramailah orang guna sekarang ni. Terutamanya kalau kita kat hotel tu memanglah. Okey, sebab dia guna aircon. Tapi kalau kat rumah kita, hari tak adalah hari hujan kan, hari biasa je, kita boleh je mandi air yang sejuk pun. Okey. Jadi mungkin kalau hari tu hujan pagi-pagi, kamu nak pergi sekolah, nanti sejuk sangat nak mandi, jadi bolehlah sekali-kala gunakan pemanas ni kalau ada di rumah. Okey. Tapi kalau hari-hari biasa belah petang kamu nak mandi tu, tak perlulah kamu gunakan pemanas ni, kerana dia menggunakan tenaga elektrik yang cukup besar sekali. Okey. Jadi kurangkan penggunaan air, pemanas air semasa mandi. Baik. Yang ini. Okey. Objektif kita yang kedua, menyatakan dua perkara yang jangan dilakukan untuk menjimatkan elektrik. Tadi 4 perkara yang perlu kita buat. Okey. Yang ini 2 perkara yang jangan kita buat. Kalau kita buat ni, tenaga elektrik kita pun boleh meningkat. Okey, satu, membiarkan peti sejuk terbuka untuk jangka masa yang lama. Kadang-kadang kita buka peti ais, kita nak pilih, nak cari barang dalam tu, terbuka aja. Kita tak sedar. Kita rasa macam tak membazirkan tenaga, tetapi sebenarnya dia membazirkan tenaga sebab peti ais ni dia ada dia perlukan tenaga untuk dia menyejukkan dalam ni. Macam kita gunakan aircon jugalah. Kita guna aircon, lepas tu kita buka pintu. Okey. Nanti banyak guna tenaga. Ataupun kita aircon dalam kereta tu, kita hidupkan tapi tingkap kita buka. Kenapa dia akan banyak gunakan tenaga? Okey.
Bila kita hidupkan aircon ataupun macam ni peti ais ni, dia akan gunakan banyak tenaga untuk mengeluarkan haba daripada dalam ruangan ni keluar, dan dia ada pengesan dia. Okey, maksudnya pengesan ni dia akan kesan berapa suhu yang ada dalam ni. Selagi dia tak capai suhu yang rendah, dia akan terus hidupkan tenaga, hidupkan pump dia dan sebagainya, supaya dia dapat menyejukkan supaya sampai kepada suhu yang dia nak tu. Contohnya kalau dalam peti sejuk ni, kalau yang belah bawah ni lebih kurang 5 darjah Celsius. Yang dekat sini ni, atas ni mungkin kosong ataupun negatif 5, dia lagi sejuk kan. Tapi bila kamu buka dia lama, suhu dari luar ni, dia akan haba dari luar akan masuk. Dia akan jadi lebih tinggi daripada suhu rendah yang dia nak. Okey, jadi bila dia tak capai suhu rendah tu disebabkan ada haba dari luar masuk, selagi itulah dia akan juga pump akan berfungsi, akan memaksa peralatan ni untuk menyejukkan bahagian dalam ni. Jadi dengan itu tenaganya akan jadi lebih banyak digunakan. Macam kita masuk kereta, kita onkan aircon tapi kita buka tingkap, haba daripada luar masuk. Jadi dalam kereta kita tu dia ada pengesan, ada sensor dia. Dia kata, oh suhu yang kita nak ni kan, kita boleh setkan suhu dalam kereta kan, berapa kita nak. Tapi bila haba masuk, suhu yang kita nak tu dia tak capai. Selagi dia tak capai, selagi itulah aircon tu akan bekerja dengan lebih kuat, akan menyebabkan pembaziran minyak lah kalau kereta. Tapi kalau di rumah akan menyebabkan pembaziran tenaga elektrik. Macam tu juga aircon dekat rumah kita. Okay, selagi dia tak capai suhu yang kita nak, katalah aircon kan kita boleh setkan suhu sampai kepada berapa paling rendah, 16 kan. Okay, jadi kita nak setkan sampai katalah sampai 16, tapi kita buka tingkap, buka apa, haba daripada luar masuk, tak capai lagi 16 tu, dia sampai 19 saja. Selagi tu aircon kita akan bekerja untuk memaksa supaya sampailah suhu sejuk yang kita nak tu capai. Tapi bila kita buka pintu apa semua, dia tak akan capai lah, sebab haba akan terus masuk kan. Jadi selagi berlaku macam tu, tenaga lagi banyak akan digunakan. Baik, yang seterusnya, membiarkan peralatan elektrik terpasang apabila tidak digunakan. Kita tertidur ke, kita keluar ke, kita biar saja, tak ada orang dalam rumah yang gunakan, ataupun kita dalam bilik ni, okay, ruang tamu kita biarkan dengan TV-nya menyala, lampu menyala dan sebagainya. Jadi ini adalah pembaziran elektrik. Jadi dua perkara ni cubalah kita elakkan supaya tenaga elektrik kat rumah kita boleh jimatkan. Yang ketiga, menyatakan 5 perkara perlu dilakukan semasa mengendalikan peralatan elektrik. Ini kita kena buat untuk mengelakkan kita daripada mendapat kesan buruk daripada elektrik. Okay, yang pertama, peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah ataupun pihak yang memang cekap lah. Okay, jadi katakanlah dekat rumah kita tu disambar peti, semalam disambar peti, jadi banyaklah peralatan yang rosak. Jadi kita yang tak tahu menahu ni, jangan buat-buat tahu, sebab elektrik ni bahaya. Kita tak nampak dia, tapi dia ada dan dia boleh membunuh kita. Macam virus lah, kita tak nampak tapi dia boleh membunuh kita. Jadi orang yang arif tentang elektrik, dia akan tahulah. Jadi panggillah orang yang pakar untuk membetulkannya. Okey. Yang kedua, pastikan tangan kering semasa menyentuh suis. Baik, suis, okey, di bahagian luar ni adalah penebat. Okey, kita sentuh dia, kita tak kena elektrik, tapi di bahagian dalam ni adalah pengalih. Okey, ada logam, ada apa, ada tenaga elektrik dalam ni. Jadi kalau tangan kita basah, air tu akan boleh masuk ke dalam, sampai ke dalam hingga terkenalah pada elektrik tu. Dan tangan kita yang basah ni tadi ada kontak ataupun ada sambungan dengan disambung antara tangan kita dengan dalam tu, disambungkan oleh air yang masuk tadi tu. Disebabkan tangan kita basah, dan jadi elektrik daripada dalam dia boleh mengalir keluar hingga terkena kepada kita. Okey, jadi pastikan tangan kita kering sebelum menyentuh suis. Baik, seterusnya sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Okey, apa yang dinamakan plug? Plug ni yang inilah, yang kepala ni, dan ada wire dia yang biasanya akan bersambung pada peralatan elektrik. Manakala soket yang rumah dia ni lah, okay, yang ada suis, kemudian ada 3 lubang ni kan biasanya. Okay, jadi untuk peralatan elektrik yang menggunakan kuasa yang besar, yang biasa menghasilkan haba yang banyak, okay, contohnya macam cerit elektrik, periuk nasi, oven, okay. Jadi
peralatan-peralatan ni akan menggunakan arus elektrik yang sangat banyak. Jadi kalau kita sambungkan dia pada satu soket, okey, katakan arus daripada dalam soket ni dia perlu dialirkan kepada peralatan-peralatan tu melalui sempang-sempang yang kita wujudkan. Kat mana boleh kita wujudkan sempang? Biasanya kita akan letak satu penyambung lagi kan kat sini. Okey, yang kotak 4 segi tu yang ada dia punya lubang-lubang lain tu kan, yang kita boleh cantumkan semua plug pada satu tu. Jadi kalau kita gunakan semua peralatan tu dan kita sambungkan pada satu sumber punca macam ni, arus akan banyak mengalir pada kotak yang kita sambungkan tadi tu, sebab dia nak akan alihkan yang ke sebelah kiri, ke sebelah atas, ke sebelah bawah semua. Jadi dia macam sempang jalan. Sempang tu besarnya segitu, tapi banyak kenderaan nak lalu pada satu tempat, menghasilkan sempang tu nanti dia jadi tak boleh nak tampung. Akhirnya mungkin dia pecah lah, ada pelanggaran dekat mana-mana bahagian sempang tu kan. Jadi macam pipe jugalah. Okey, banyak air yang lalu pada satu sempang nanti menyebabkan dia boleh pecah. Jadi sama lah juga dengan elektrik ni. Bila terlalu banyak arus mengalir pada satu tempat, untuk disambungkan atau disalurkan ke bahagian-bahagian lain, arus elektrik tu akan ditukar menjadi haba kat situ, dan akhirnya kawasan sini dia akan terbakar, cair. Sebab dia kepala plug ni dan juga sambung-sambungan ni diperbuat daripada plastik, sebab ia merupakan penebat. Jadi kalau terlalu panas dia boleh cair, dan bila cair akan berlaku litar pintas, sebab mungkin wire-wire yang tak sepatutnya bercantum dia boleh tersentuh bila benda tu dah cair kan. Jadi akan menyebabkan litar pintas dan juga kebakaran kat situ. Okey. Jadi jangan amalkan kita sambungkan banyak plug pada satu soket. Okey, terutamanya bagi peralatan yang menggunakan kuasa yang besar, yang menghasilkan haba lah biasanya. Okey. Yang keempat, matikan switch sebelum mencabut plug daripada soket. Yang ini. Baik. Sebab kalau kita terus cabut tanpa kita matikan switch, arus elektrik akan tetap ada pada soket tu. Jadi dia akan bersentuh dengan plug tu. Kat plug tu kan dia ada pin dia kan, kaki. Jadi masa tu arus elektrik masih ada lagi pada kaki tu. Jadi tangan kita mungkin boleh tersentuh pada salah satu pin tadi tu masa kita cabut, dan menyebabkan kita boleh terkena renjatan elektrik. Jadi apa-apa hal kita matikan, kemudian barulah kita cabut. Kalau kita pasang pula, kita pasang dulu baru kita onkan switch. Okey, jangan kita onkan switch dulu baru kita letakkan plug. Okey, jadi itu pun salah juga. Baik, yang kelima ialah wayar yang rosak perlu diganti dengan wayar yang baru. Jadi dekat plug ni biasanya dia ada wayar dia. Jadi kadang-kadang wayar tu mungkin terkena pada benda tajam, dia akan koyak. Okey, bila koyak, kemungkinan dalam wayar tu kan dia ada dawai dia kan. Okey, dawai tu yang mengalirkan elektrik. Jadi kalau benda tu dah terkoyak, okey, mungkin tangan kita tersentuh pada yang koyak tu dan boleh terkena kepada dawai elektrik tu. Jadi menyebabkan kita boleh terkena renjatan elektrik. Bukan saja pada wayar rosak, kadang kepala plug ni pun dia pecah, ataupun pada soket ni dia pecah. Jadi kena ganti. Siapa yang ganti? Orang yang cikgu sebut tadi tu, orang yang pakar tentang baik pulih peralatan elektrik. Baik, kita tengok yang keempat. Okey, 4, 5 ni cikgu terangkan sekali. Jadi menyatakan 6 perkara jangan dilakukan semasa mengendalikan peralatan elektrik. Dan yang kelima menyatakan 3 akibat kecuaian penggunaan peralatan elektrik. Jadi yang tadi kita kena buat ialah kalau nak sentuh elektrik kena guna tangan yang kering. Jadi yang tak boleh ialah benda yang berlawanan lah, iaitu menyentuh switch atau peralatan elektrik dengan tangan yang lembap atau basah. Jangan buat. Okey. Kemudian memasukkan objek bersifat konduktor elektrik ke dalam soket. Ni biasanya kadang kita ada jumpa plug yang dua ni je. Dia nak masukkan dua dalam dalam lubang soket ni. Yang belah atas tu itu kena diturunkan dulu. Barulah lubang untuk yang dua bawah tu terbuka. Kalau plug yang 3 pin, bahagian yang pin yang atas tu akan tolak
penahan pada lubang atas tu supaya yang bawah tu akan terbuka. Tapi kalau yang ini dua saja, jadi kadang-kadang tu yang kita gunakan kunci lah, gunakan gunting lah, apa-apa sajalah supaya kita tolak yang atas tu, penahan atas tu untuk membuka lubang yang bawah tu. Jadi ini adalah perbuatan yang salah kerana dikhawatiri ada tenaga elektrik akan tersentuh pada benda yang kita gunakan tadi tu, dan benda yang kita gunakan tadi tu pula merupakan konduktor. Jadi konduktor ni dia boleh alihkan elektrik dan boleh terkena pada tangan kita. Jadi macam mana kita nak gunakan, nak masukkan plug ni? Dia ada satu yang kita jumpa dekat kedai-kedai tu, macam apa ni? Ada satu macam satu dia punya pad tu kan. Pad tu dia ada lubang sini, tapi kat sini tu dia ada satu rod supaya dia boleh tolak, dan tapi kat bawah ni dia ada lubang tu. Yang kita gunakan Jadi ini juga perbuatan yang salah lah. Gunakan lidi pun tak boleh, walaupun benda tu bukan konduktor pun tak boleh juga. Takut dia terpatah kat dalam, jadi satu masalah pula nanti kan. Okey. Jadi apa akibatnya kita buat dua benda ni? Akan membolehkan kita terkena kejutan elektrik. Itu akibat dia. Baik. Yang seterusnya, menggunakan peralatan elektrik dengan wayar yang rosak. Tadi kita dah kata, kalau rosak kita kena betulkan. Jadi kalau kita terus gunakan, itu merupakan satu kesalahan lah. Okay. Yang seterusnya, membuat penyambungan yang berlebihan pada satu soket. Ini macam cikgu cakap tadi. Okay. Tadi kita jangan buat kan, kita tak perlu buat. Itu yang betul. Yang jadi salah kalau kita buat juga. Jadi kedua-dua perbuatan kita ini boleh menyebabkan berlaku litar pintas. Maksudnya, kalau kat dalam wayar ni, dia ada beberapa wayar yang lain yang tak sepatutnya bersentuh antara satu sama lain. Dalam ni kadang kita jumpa wayar merah dengan wayar hitam. Wayar merah dengan hitam tu tak boleh bersentuh. Ataupun tak merah dia warna coklat. Kalau tak hitam dia warna biru. Jadi coklat dengan biru pun tak boleh bersentuh. Jadi kalau benda tu rosak, kemungkinan wayar tu boleh bersentuh sebab dia punya penebat luar tu dah tertanggal. Jadi tinggal yang dalam. Jadi dalam dengan dalam dia boleh bersentuh. Jadi kat sini pun sama cikgu cakap tadi. Dia boleh menyebabkan litar pintas. Kenapa boleh berlaku litar pintas? Apabila benda ni terlalu panas dan dia cair, dan bahagian-bahagian wayar ataupun terminal-terminal yang dalam tu, ada konektor-konektor dalam tu dia bersentuhan. Yang tak sepatutnya bersentuh, dia akan bersentuh sebab benda tu dah cair, akan menyebabkan berlaku litar pintas. Litar pintas akan menyebabkan kebakaran. Banyak kebakaran disebabkan litar pintas. Yang seterusnya, tidak mengendalikan peralatan elektrik dengan betul. Maksudnya kita letak striker dan yang panas tu kita biarkan macam tu. Striker panas terkena pada permukaan fabrik, jadi ia boleh terbakar. Dan bila jadi macam ni, mula kita tak perasan, dia akan makin melarat lah, dan kemungkinan akan terbakar lah rumah kita. Sama juga dengan ni. Membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Bila terlalu lama dia terima bekalan elektrik, dia akan panas dan boleh menyebabkan dia meletup. Bila meletup, hasillah spark ataupun api. Jadi kalau kita letak di sebelah langsir kita ke, diletak atas cushion ke, jadi cushion kita tu fabrik, langsir kita pun fabrik. Jadi senang aja benda tu terbakar. Jadi ini adalah 6 perkara yang perlu kita elakkan, kerana setiap perkara itu akan menyebabkan akibat yang buruk. Baik, cikgu rasa itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Dan apa yang telah cikgu terangkan, yang mana jangan buat, jangan kita buat. Yang mana perlu buat, perlulah kita buat semasa mengendalikan peralatan elektrik. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.